Kemudian saya nak ulas pula apa yang dikatakan oleh Muhyiddin. Muhyiddin Yassin. Dia komen tentang Perdana Menteri bukan Melayu. Kan? Saya dah komen dah petang tadi. Petang tadi ke semalam saya komen. Saya ulas lah tentang apa yang dikatakan oleh Kek Siang tu. Yang sebenarnya apa yang dikatakan oleh Kek Siang tu tak ada apa-apa pun. Benda yang termaktub dalam perlembagaan, Kek Siang nyatakan apa dalam perlembagaan, apa salahnya? Tak ada salah pun. Sebab itu bila ada orang dapat polis, takkan lekat kes ni. Sebab dia bukan 3R. Dia tidak memainkan sentimen agama, dia tidak memainkan sentimen kaum. Dia cuma menyatakan apa yang termaktub dalam perlembagaan. Kalau kita baca apa yang termaktub dalam perlembagaan, itu menjadi satu kesalahan. Ramai orang yang belajar perlembagaan dekat universiti kan, yang belajar kat sekolah tentang perlembagaan tanah air, perlembagaan negara, akan ditangkap. Akan ditangkap. Jadi yang apa kes yang sebut itu betul. Dalam perlembagaan negara kita tidak disebut langsung bahawa Melayu itu wajib jadi Perdana Menteri. Itu betul. Tetapi dari segi konvensionnya, sejarahnya, sejak merdeka tidak pernah yang bukan Melayu menjadi Perdana Menteri. Yang campuran-campuran India tu ada. Kerala tu. Dia jadi. Dia bukan Melayu tulen kan. Sebab dia sendiri mengaku atuk dia dulu India. Kan? Tak ada masalah. Boleh aja Kerala tu jadi Perdana Menteri. Apa masalahnya? Sebab menepati perlembagaan. Walaupun dia bukan Melayu tulen. Tidak ada masalah. Bahkan lama dia. Dia lagi lama daripada Tengku Rahman. Dia lagi lama daripada Tun Razak. Dia Perdana Menteri paling lama. 22 tahun, 22 bulan. Kan? Melayu originalkah dia? Kan? Maknanya perlembagaan membenarkan. Perlembagaan membenarkan. Jadi apa yang Kek Siang sebut itu bukan mengatakan bahawa DAP nak jadi Perdana Menteri. Kalau kita ada otak, kita fikir, banyak kali saya terangkanlah kat sini. Kalau kita ada otak, kita fikir, dengan 60 kursi, tak lebih 60 kursi, DAP bertanding dalam pilihan raya, apakah masuk akal oleh kita mengatakan DAP nak jadi kerajaan? DAP nak jadi Perdana Menteri. Bertanding 60 kursi, tak lebih pun. 60 kursi itu pun kadang-kadang bukan menang semua sekali. Bukan 100% menang. 60 kursi itu pun ada dibagikan kepada berapa orang ahli parlimen Melayu Islam. Contohnya Boy Birara Bentong. Contohnya siapa lagi tu? Yang Bangi tu, Rizwan. Kan? Dibagi kepada Melayu Islam. Itu bukanlah menang 100%. Baru 60. 60 tidak boleh jadi kerajaan. Bila tak boleh jadi kerajaan, parti DAP tidak boleh menjadi Perdana Menteri. Itu logik akal kita pun dah boleh tepis segala tomahan daripada PN yang bodoh-bodoh ni. PN bodoh ni nak menakut kaum Melayu. Jaga-jaga Kek Siang nak cakap tu. DAP nak jadi Perdana Menteri ni. Jagoan tu. Kan? Wan Faisal. Cuba tanya dia. Tunjukkan kepada kita apa jalannya DAP boleh jadi Perdana Menteri. Dengan bertanding tidak lebih 60 kursi. Apa jalan dia? Kan? Apa jalan dia? Tak ada jalan. Dia tidak boleh. Dia bergabung, bila bergabung pun, bersama dengan parti UMNO sekarang ni, Melayu, parti Melayu, bersama dengan PKR, parti campuran, Amanah Melayu. Apakah masuk akal kita UMNO, PKR yang ada Melayu ramai majoriti dalam PKR, kena Amanah yang hampir 1% Melayu, masuk akal tak kita nak letak seorang Perdana Menteri yang bukan Melayu dan bukan Islam? Tak masuk akal. Tak masuk akal. Kan? Itu satu. Yang kedua, kuasa yang tertinggi ataupun kuasa mutlak untuk memilih Perdana Menteri adalah ke bawah Duli Tuanku yang Tuan Agong. Itu satu lagi. Dan raja-raja kita, yang Tuan Agong kita, tidak ada berbangsa kaum Cina. Tak ada berbangsa India. Tak ada berbangsa-bangsa yang lain. Bangsa Melayu Islam. Raja-raja kita, yang Tuan Agong kita, Melayu Islam. Masuk akalkah dia tiba-tiba ni letak seorang bukan Melayu Islam menjadi Perdana Menteri? Masuk akal atau tidak? Saya nak tanya Jagon. Kan? Tak masuk akal. Banyak perkara yang tak masuk akal. Tapi dimainkan seolah-olah perkara ini akan berlaku. Sebab itu kita jadi penyokong ni janganlah bodoh sangat.
Betul, dalam perlembagaan tak sebut wajib Melayu, itu betul. Ya. Tapi dari segi amalannya, pelaksanaannya, daripada sejak zaman merdeka sampai mereka lagi sampai hari ini, tidak pernah kaum Cina bukan beragama Islam menjadi Perdana Menteri. Tak pernah, saudara. India yang bukan Islam pun tidak pernah dalam sejarah menjadi Perdana Menteri kita. Tak pernah. Tapi kenapa kita mainkan sekarang? Kenapa tak timbul waktu mereka jadi kerajaan 3 bulan yang lalu? Perlembagaan sama. Ha? Dia mainkan sekarang sebab dah tak ada arah dah. Apa lagi nak dimainkan selain daripada main telur? Ya, terpaksalah cari-cari benda lain. Ya. Mainlah isu-isu bodoh-bodoh ni. Dah main isu langkain dan seluar pun tak jalan. Main isu LGBT tak jalan. Ya. Main isu kononnya ambalat digadaikan tak jalan. Apa lagi? Nak main isu Anwar ni tak menyokong Israel, tak jalan. Jadi mereka dah ketandusan idea. Bila mereka dengan ketandusan idea, ya, kelaparan idea, tiba-tiba Kisiang keluar statement macam tu, bagi mereka, wah, ini peluang kita ni. Ni lauk kita ni. Tengok betapa bodohnya pembangkang yang ada hari ni. Ya. Sampai dia nak kutip kata-kata Kisiang, yang Kisiang sekarang ni dah tak ada apa-apa dalam DAP, dia cuma penasihat je. Dia tidak ada kuasa eksekutif. Kuasa penentu dalam DAP dia Kisiang dah tak ada. Dia dah umum bersara dah. Dia dah umum bersara dari politik. Maksudnya apa? Kata-kata dia sudah tidak ada nilai lagi dan kata dia bukanlah kata-kata daripada pendirian DAP. Sebagai orang veteran, dia lebih arif tentang perlembagaan. Dia jadi ketua pembangkang dan parlimen ni lama. Ya, lama Kisiang ni ketua pembangkang. Dia tahu pula perlembagaan ini. Ya. Dia tahu kaedah-kaedah nak lantik Perdana Menteri itu. Dia tahu. Sebab itu dia cakap itu adalah benda yang termaktub dalam perlembagaan. Yang kita meroyan, melatah macam orang gila ni pasal apa? Orang cerdik relax ya tengok komen Anwar apa dia sebut hari ni. Bila wartawan tanya isu tu kepada Anwar, apa dia sebut? Senang je Anwar jawab. Perdana Menteri sebelum ini Melayu, Perdana Menteri akan datang pun mesti Melayu Islam. Senang je Anwar jawab. Kan? Maknanya orang bijak, mudah je jawab. Selama ini sampai merdeka dia kata Perdana Menteri Indonesia ni Melayu Islam. Dan akan datang pun Melayu Islam. Senang je dia jawab. Sebab dia cerdik. Ya. Bukan Anwar tak baca perlembagaan, dia baca perlembagaan. Tapi dia tahu ya, apa amalan yang berlaku. Amalan dalam melaksanakan perlembagaan itu, apa amalan yang berlaku di Malaysia. Dia tahu. Yang tak tahu ni lebay-lebay ni, jagon ni. Baru nak hidup, baru nak up dalam politik. Kan? Sebab tu dia keluarkan idea kalau ke negara tak ada duit, ekonomi teruk, cetak duit. Jadi orang yang idea nak cetak duit ni tak boleh pakai. Terlalu bodoh. Kan? Lepas tu pandai-pandai perlu nak cabar Anwar. Kalau betul Anwar ni nak tentukan Melayu, hanya Melayu Islam saja jadi Perdana Menteri, Anwar hendaklah mengemukakan ya, usul supaya pindah perlembagaan. Pindah perlembagaan. Maknanya meletakkan dalam perlembagaan itu Melayu Islam saja boleh jadi Perdana Menteri. Dia nak suruh Anwar. Dia cabar Anwar supaya pindah perlembagaan. Sebab dia kata Anwar dah ada 23 majoriti. Masa inilah pindah perlembagaan dia kata. Tentukan bahawa Melayu Islam saja jadi Perdana Menteri. Dia ingat Anwar nak layan dia punya cadangan bodoh dia tu. Cadangan bodoh dia tu yang tak ada kaitan pun, yang tak pernah pun orang pertikaikan selama ni semenjak merdeka, dia dah menentukan siapa Perdana Menteri. Dia ingat orang nak layan. Orang tak layan cadangan bodoh daripada jagon ni. Kan? Lebih baik dia mencadangkan cadangan dia tu pergi kepada negeri Terengganu, Dun Terengganu yang dah pastinya bukan 2/3 lagi, 100%. Lebay memerintah Terengganu, Dun tu semua dia sapu 100% pas perintah Terengganu dengan PN. Pergi jagon ke Terengganu, bagi tahu Terengganu inilah waktu yang sesuai untuk kamu laksanakan hukum hudud. Sebab DAP tak ada. Ya, keadilan tak ada, amanah tak ada. Kamu pokok kamu saja. Kalau tak nak buat hudud pun buatlah.
undang-undang lain, ya, menyekat daripada masyarakat besar-besaran di Terengganu. Ya, ini dapat kuasa penuh. Ya, Esko pelancongan dia beritahu Terengganu terbuka, pantai Terengganu terbuka pada pelancong untuk berbikini. Dia gunakan kuasa dia itu je. Boleh berbikini. Sebab apa? Sebab dia pelancong. Sebab dia bukan Islam. Jadi jangan eloklah pergi ke Terengganu, nasihat Don Terengganu tu. Sebab dia lagi sesuai nak buat hukum hudud 100%. Kan? Duk cabar Perlembagaan Persekutuan, Supinda Perlembagaan Persekutuan. Apa masalah? Negara ini mempunyai masalah ekonomi ke, masalah apa, pengangguran dan sebagainya. Bukan kerana perlembagaan itu. Ya? Bukan kerana perlembagaan itu. Kerana orang politik penyakau. Macam geng-geng kamu tu. Itu yang menyusahkan negara ini. Bukan perlembagaan. Perlembagaan tak salah. Ya? Malahan perlembagaan itulah membenarkan Din Cirit itu jadi Perdana Menteri. Walaupun cara khianat. Perlembagaan tu lah yang benarkan Din Cirit jadi Perdana Menteri. Walaupun dengan cara khianat. Tetapi apa yang dia buat bila jadi Perdana Menteri? Hancur negara. Bila negara hancur, bukan salah perlembagaan. Bila negara hancur, tak perlu pindah perlembagaan. Ya, negara hancur ni, nak hukum siapa yang melakukannya, tolak Din Cirit dan parti dia. Itu je cara dia. Bukan pindah perlembagaan. Perlembagaan tidak berdosa di langkah hancuran negara. Dan perlembagaan telah dilaksanakan mengikut seadanya. Ya. Din Cirit khianat, walaupun dia khianat. Tetapi dengan pembelian ahli parlimen, scheme of thing yang dia buat, dengan mewujudkan jawatan menteri dan timbalan menteri sampai 74 orang zaman dia, zaman Din Cirit, ya, maka dia didapati pada pendapat agung dia dapat majoriti. Maka dia jadi Perdana Menteri. Mana agung berpandukan pada perlembagaan itu. Mengangkat Din Cirit sebagai Perdana Menteri. Walaupun dia khianat. Walaupun dia mengamalkan scheme of things. Ya, membina jemaah kabinet yang paling ramai dalam sejarah politik negara. Bahkan ahli kabinet paling ramai di Asia. Din Cirit ini. Tapi apa dia buat? Apa dia buat? Selain dia menyaksikan rakyat Malaysia mati ratusan orang dalam satu hari. Satu hari, saudara. Bukan satu bulan, bukan satu tahun. Satu hari beratus-ratus rakyat Malaysia mati kerana kegagalan kerajaan menangani COVID. Ya, kes bunuh diri meningkat berganda kerana tekanan hidup orang waktu itu. Waktu PKP, waktu darurat dan sebagainya. Dan sejarah dicipta juga bagaimana pencarum KBSP amat bergembira dapat mengeluarkan caruman mereka. Ya. Di zaman Din Cirit. Apakah itu salah perlembagaan? Bukan salah perlembagaan. Ya. Perlembagaan telah dilaksanakan dengan sewajarnya. Tapi kamu ahli politik tidak boleh memimpin negara. Kamu yang menghancurkan negara. Hari ini kerajaan dah terbentuk dengan baik, dengan sokongan majoriti yang cukup baik. Ya. Pelaburan dah makin datang, bertambah, inflasi semakin kurang, pengangguran semakin kurang, syiar-syiar Islam dah mula berkembang, bantuan-bantuan kepada orang Melayu dipertingkatkan, bonus kakitan kerajaan pun ditambah, bantuan kepada orang asli pun ditambah, bantuan kepada negeri-negeri pembangkang pun ditambah, bantuan kepada sekolah-sekolah agama, sekolah pondok ditambah. Dalam keadaan sekarang ini kerajaan yang baik, tiba-tiba si Mamat Badigul ni nak pindah perlembagaan. Apa kena-mengena? Apa kena-mengena? Orang AP pun tak pernah bercakap kami bercita-cita nak jadi Perdana Menteri. Tak pernah. Sebab itu dalam manifesto Pakatan Harapan dia ada barisan alternatif lagi. Barisan alternatif, Pakatan Rakyat. Kenapa Pakatan Harapan sekarang ni tak pernah kita dengar DAP mencalonkan pemimpin dia sebagai bakal Perdana Menteri. Tak pernah, saudara. Tak pernah. Bahkan DAP yang mencalonkan Anwar Ibrahim itu sebagai bakal Perdana Menteri. DAP yang nak kan
Anwar Ibrahim seorang Melayu Islam ini sebagai Perdana Menteri. Saudara ingat selepas PRU ke-15, apabila kita tidak cukup jumlah untuk menjadi kerajaan bersendirian, Parti Harapan tak cukup jumlah, walaupun mendapat majoriti sokongan tertinggi 82 kursi parlimen, nak melantik Perdana Menteri, apa kata DAP? Apa kata DAP waktu itu? Ya. Dia kata DAP sanggup menerima dengan sesiapa saja untuk Pakatan Harapan bergabung. Sesiapa saja untuk Pakatan Harapan bergabung, ya, walaupun dengan UMNO Barisan Nasional yang menjadi musuh ketat DAP ni bertahun-tahun. UMNO duk kata DAP, DAP duk kata UMNO, ya. Tapi selepas PRU 15, apa DAP kata? Dia bersedia Pakatan Harapan bergabung dengan mana-mana parti, dengan satu syarat sahaja. Dia kata Anwar mesti menjadi Perdana Menteri. Tu DAP, komitmen dia. Walaupun dia punya ahli parlimen yang besar, yang menang dalam DAP ni besar, lagi banyak daripada PKR, lagi banyak daripada Amanah. Tapi dia kata apa? Dia nak Anwar jadi Perdana Menteri. Dia tak kata Lim Yew Eng jadi Perdana Menteri. Dia tak kata Kek Siang jadi Perdana Menteri. Dia tak kata Anthony Loke jadi Perdana Menteri. Walaupun dia parti yang banyak kerusi. Sebab apa? Sebab dia tahu perlembagaan, semangat perlembagaan tu dia faham. Dia bukannya bodoh macam Jagon. Dia lama dalam politik, dia tahu. Tak timbul isu DAP nak jadi Perdana Menteri ni, dia tahu. Yang tak tahu Jagon. Sebab apa tak tahu? Ya. Sebab tak ambil tahu. Masuk politik main terjun macam tu je. Tak tahu apa-apa. Yang tahu dia main sentimen je. Bakar semangat orang Melayu. Orang Melayu bodoh percaya dengan dia. Daripada dia bodoh sampai ke penyokong yang ikut dia bodoh sekali. Ya. Tapi DAP tahu. DAP yang kata, tak apa, kita serahkan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim berunding dengan mana-mana gabungan. Tapi dengan satu syarat, Anwar mesti jadi Perdana Menteri. Anwar mesti jadi Perdana Menteri. Ya. Kalau DAP menjadi masalah, kata Anthony Loke, sekiranya DAP menjadi masalah untuk parti-parti lain bergabung dengan Parti Harapan, ya, DAP kata mereka bersedia untuk tidak diletakkan sebagai ahli jemaah menteri, anggota jemaah menteri. Sampai ke tahap itu, DAP menyanjung Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Sebab bagi DAP, dia tahu tak mudah, ya, untuk nak memadamkan, ya, pandangan UMNO kepada DAP, kerana telah diracuni puluhan tahun. UMNO ni telah diracuni zaman Mahathir dulu untuk memburukkan DAP ni puluhan tahun. Ya, jadi tak mudah untuk UMNO menerima DAP. Itu DAP faham. Sebab itu DAP kata, kalaulah, ya, Pakatan Harapan nak menjalinkan hubungan dengan mana parti, dan kalau DAP menjadi masalah bagi parti mereka untuk bergabung dengan Pakatan Harapan, DAP kata apa? Mereka bersedia untuk tidak menjadi menteri pun tak apa, asalkan Anwar jadi Perdana Menteri. Tengok komitmen DAP kepada Anwar Ibrahim. Walhal boleh saja dia letakkan calon dia, sebab dia banyak kursi parlimen berbanding dengan PKR. DAP banyak kursi parlimen berbanding dengan Amanah. Boleh saja dia kata, oleh kerana kami lebih banyak dalam Pakatan Harapan punya kerusi, kami nak Anthony Loke jadi Perdana Menteri. Kami nak Lim Yew Eng jadi Perdana Menteri. Ataupun kami nak Kek Siang jadi Menteri. Boleh saja. Tapi DAP tak sebodoh Jagon. DAP bukan bodoh macam Wan Saiful Wan Jan. Ini orang baru nak up ni. Kalau ibarat orang tu, kalau dalam politik, dia ni jenis sunat laser. Sunat laser. Tak tahu apa. Hidup-hidup dia dah masuk politik, dia dah diajar tentang sentimen, tentang propaganda, tentang perkauman. Berkawan pula dengan PAS. Lagi pakar lah main sentimen. Kan? Bila berkawan dengan PAS ni, ya, salah satu syarat nak berkawan dengan PAS, pertama sekali kena bodoh. Yang kedua, kena pandai bermain sentimen. Ya. Yang ketiga, kena pakar dalam main fitnah. Itu syarat-syarat dan rukun-rukun untuk bersama dengan parti lebay ni. Kalau tidak pandai memfitnah, janganlah jadi pemimpin lebay. Ya. Kalau kamu lurus bendul sangat, ya, ikut sangat agama, ikut sangat Al-Quran, ikut sangat kitab,
Duduk dalam parti lebay, tak boleh jadi apa kamu. Kamu tak jadi pemimpin. Sebab tu dalam parti PAS ni, ulama'-ulama' yang sebenarnya, tok-tok guru yang betul-betul lurus dalam PAS ni, dia tak ada dalam kepimpinan. Dia tidak akan dilantik dalam kepimpinan. Sebab dia tidak memberi manfaat pada parti PAS. Yang memberi manfaat pada parti PAS adalah orang yang pandai memfitnah, orang yang pandai main sentimen, contohnya macam Sanusi. Kan? Sanusi bolehlah dapat tempat dalam PAS. Ketua Penerangan lagi. Sebab apa dia dapat tempat? Sebab dia pandai. Dia pandai main sentimen. Dia boleh bercerita-cerita pasal Kazaf. Mainan kain seluar orang, dia pandai bercakap, dia pandai mencarut. Kelebihan Sanusi. Pandai berbohong. Pandai menghina agama lain. Pelekehkan tokong agama lain. Itu kelebihan Sanusi. Jadi orang ini memang diangkat dalam PAS. Orang ni penting. Untuk nak bawa agenda Islam kononnya. Orang macam Sanusi itu penting. Sebab barulah selari dengan presiden dia. Sebab presiden dia pun kaki fitnah. Sebab presiden dia pun kaki mengapi-ngapi orang Islam. Jadi nak naik dalam PAS ni, kena ikut rentak presiden tu. Jangan lurus. Jangan lurus macam almarhum Harundin. Harundin ni lurus. Dia jenis, dia pernah jadi Masjidul Am PAS yang sebelum dia meninggal. Dia orang yang lurus tentang agama. Salah tetap salah. Walaupun pihak sana, pihak dalam PAS tetap salah. Tapi orang yang macam tu, orang yang jujur macam itu, Tuhan ambil awal. Orang yang tak berguna ni, memang Tuhan bagi panjang nyawa. Contoh macam Kerala tu lah. Panjang nyawa dia. Kamaan Tatuk pun panjang nyawa. Supaya kita memikir, supaya kita jadikan iktibar dan kita jadikan pengajaran. Pandang watak Mahdi tu. Macam mana politik Mahdi? Adakah dia berubah sejak zaman dia muda dulu? Zaman ada Sekben dulu? Adakah perangai dia berubah? Sampailah zaman sekarang ni. Daripada zaman dia ada Sekben, handsome, macam hero Hindustan waktu tu. Apakah perangai dia tu berubah sampai hari ni? Sampai hari ni zaman dia jalan 3 silindar ni. Adakah berubah sikap? Tak berubah, sahaja tambah teruk. Usaha kata tambah baik, tambah teruk. Tapi usia dia panjang. Sebab apa usia dia panjang? Sebab nak bagikan kebaikan kepada kita. Apa kebaikan dia? Terutamanya kepada Anwar Ibrahim. Lagi banyak Mahdi fitnah Anwar Ibrahim, lagi banyak perkara-perkara perancangan jahat Mahdi terhadap Anwar Ibrahim dapat pahala free je. Jadi penyumbang pahala paling besar kepada Anwar Ibrahim adalah Mahdi. Daripada dulu lagi dia menyumbang pahala kepada Anwar. Apa yang tak zalimi Anwar? Apa yang tak fitnah kepada Anwar? Apa yang dilakukan, percuma je Anwar dapat pahala. Sampai hari ni